Bertempat di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, telah berlangsungnya Seminar Wakaf Institusi Pendidikan Tinggi. Seminar anjuran Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam itu bertujuan untuk memberi kesedaran kepada institusi-institusi pendidikan tinggi akan kepentingan penubuhan badan wakaf di peringkat IPT. Kita pun rasa ada satu tanggungjawab pada kami lah untuk kita memperkasakan, melestarikan wakaf, sebab dalam kita lihat dari segi ekonomi dunia semasa sekarang ni, perbelanjaan kerajaan tu kadang-kadang tak boleh nak menampung keseluruhan kan pertumbuhan negara, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita perlukan antisipasi ataupun penglibatan daripada pihak swasta dan pihak rakyat untuk membantu dalam meningkatkan ekonomi negara. Seminar Wakaf Institusi Pendidikan Tinggi ini telah menampilkan ramai pengkaji, cendekiawan dan pakar dalam pengurusan wakaf bagi membentangkan kaedah pelaksanaan yang terbaik mengikut kesesuaian di Malaysia. Manfaat daripada wakaf ni nanti akan diberi kembali kepada orang awam, dan satu yang kita nampak, potensi wakaf ni memang besar sebab dia manfaat ni boleh digunakan bukan hanya kepada orang Islam tapi juga kepada orang bukan Islam. Oleh itu seminar ni memang membincangkanlah perkara yang berkaitan dengan cukai yang boleh diperhalusi oleh pihak yang berkenaan lah. Sebenarnya banyak kelebihan bila kita dah wujudkan wakaf di universiti ni. Lebih-lebih lagi bila universiti pihak kerajaan sendiri setiap tahun memotong bajet untuk semua universiti. UPM dia berada tepat pada masanya lah merancang salah satu sumber dengan memperkenalkan dana wakaf UPM untuk memberi peluang kepada semua masyarakat berbakti pada universiti menerusi instrumen dana wakaf ni tadi. Bazar Ramadan ni adalah sesuatu yang bila kita sebut dia memang menarik. Sehingga boleh menyebabkan mencetuskan air liur kita lah. Kita rasa teringin nak pergi. Kita terkenang, kita lihat kat mana bazar Ramadan kali ini kita nak pergi. Antara faktor yang utama bila kita nak pergi bazar Ramadan adalah kita mungkin ada sedikit aspek rushing. Rushing ataupun tergesa-gesa sama ada dari tempat kerja ataupun dari rumah untuk cari parking dan untuk membeli apa yang kita nak beli. Jadi mungkin kita rushing di situ, keselamatan kenderaan tu penting. Cara kita, pemanduan kita dan sebagainya. So yang kedua, bila kita parking, mungkin keadaan parking tu kalau kita lihat mungkin ada longkang sana, longkang sini. Kita kalau boleh nak cari satu parking ataupun tempat meletak kenderaan yang dekat dengan tempat yang kita nak beli tu. Jadi ini membawa kesesakan dan sebagainya. Jadi keselamatan dari segi kenderaan ni sangat penting. Boleh melanggar oleh dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang perlu diambil perhatian. Bila kita beli pula, dia lebih kepada faktor-faktor kesihatan. So kita pilihlah satu gerai ataupun kedai ataupun bazar yang menyediakan makanan yang kita tahu, kalau kita tahulah dia jaga dari segi hygiene dan sebagainya. Kadang-kadang lalat, mungkin diurung lalat dan sebagainya. Ini faktor-faktor kesihatan. Kalau kita balik, kita takut makanan tu dah basi dan sebagainya. Sebahagian beli untuk sahur sekali. Buka tak habis, dia rancang untuk sahur supaya sahur tak payah masak. So ini kita tak tahu dia orang ni dah masak bila. Jadi pilihlah gerai yang terbaik. Online Networking Entrepreneurs One SSM Sabah 2016 berlangsung pada Mei lalu, merupakan karnival siri ke-7 daripada penganjuran sulung Carnival One diadakan sejak tahun lepas. Carnival One diadakan bagi membantu usahawan yang ingin menjalankan perniagaan online atau konvensional serta golongan usahawan yang telah menjalankan perniagaan tetapi memerlukan khidmat sokongan dalam rangkaian perniagaan. Penganjuran karnival ini juga memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan pendaftaran syarikat ekoran daripada aduan penipuan yang diterima oleh pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SSM, Datuk Zahra Abdul Wahab Fana, memberitahu bahawa tujuan utama penganjuran karnival ini untuk membantu golongan usahawan terutamanya yang berniaga secara atas talian mengembangkan perniagaan mereka. Kita menjemput mereka yang menjalankan perniagaan online untuk membuka booth. Jadi there is a space
interaction. Jadi orang yang membeli barangan secara online mereka, oh you are the one here, you are the owner. So that actually improves the sales actually because the trust is there. And secondly kita tengok networking. Networking is very important. Kita dapati daripada permulaan kita buat daripada hasil mereka, daripada from ada yang zero yang rugi tapi they still continue menjalankan perniagaan. With this networking, Menyedari kepentingan hak pengguna perlu dijaga, SSM mewajibkan semua peniaga dalam talian berdaftar dengan agensi itu bagi memastikan segala urus niaga dijalankan secara telus dan lancar. Berdaftar dengan SSM bukan sesuatu yang merugikan. Malah golongan usahawan diberi pelbagai manfaat yang boleh meningkatkan lagi pendapatan. Menerusi Carnival One, golongan peniaga tidak perlu gusar. Malah SSM menyediakan program tertentu bagi membuka ruang kepada mereka menimba ilmu perniagaan. Bagi peluang untuk usahawan-usahawan supaya dapat menimba ilmu. Program seperti ini amatlah sangat-sangat digalakkan di Sabah. Cadangan saya, program ini patut diteruskanlah untuk semua masyarakat dan program ini sangat bermanfaat kepada masyarakat. Karnival turut dimeriahkan dengan program taklimat ikon, khidmat nasihat, 50 gerai jualan dan demonstrasi produk usahawan, cabutan bertuah, aktiviti keusahawanan bersama peniaga online, selebriti dan penuntun Institut Pengajian Tinggi Tempatan. Selain itu, SSM turut menganjurkan program Healthy One yang menampilkan acara street soccer, skateboarding, pertunjukan aksi basikal BMX dan aktiviti Zumba yang menarik lebih 10,000 pengunjung. Bersempena ulang tahun Universiti Teknologi Mara UiTM yang ke-60, Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development MASMED UiTM telah menganjurkan iPro Apps Showdown 2016. Pertandingan mereka cipta aplikasi telefon pintar tersebut telah menghasilkan lebih daripada 200 aplikasi baharu dan menarik penyertaan seramai 1,000 pelajar. Program hari ini yang uniknya ialah ini adalah sebahagian daripada kerja khusus mata pelajaran ENT 600 yang pelajar ikuti, pelajar ijazah. Jadi instead of buat projek dalam classroom, kita buat projek yang macam ini. Jadi untuk memenuhi kerja khusus subjek tersebut, bukan kerja khusus satu semester, kerja khusus satu mata pelajaran saja. Can you imagine? And they can come up with such, you tengok sinilah dia punya contoh-contohnya. I kind of very impressed things that student can do. Antara aplikasi telefon pintar yang dihasilkan adalah aplikasi menyemak status halal barangan makanan, aplikasi kecergasan, aplikasi menghidupkan motosikal tanpa kunci dan aplikasi berkongsi kenderaan. Selain daripada tahap kegunaan aplikasi yang dipertanding kepada orang awam, kategori video dan poster turut dipertandingkan. Dan kebanyakan pada mereka tidak mempunyai background IT sebenarnya. Dan Alhamdulillah rata-rata komen daripada pihak luar dan pihak juri mengatakan terdapat kebanyakan idea yang telah dipamerkan pada hari ini ada commercialization value dan ada pihak luar yang bersetuju untuk memberi seed fund kepada mereka untuk diorang bangunkan diorang punya mobile app. Peserta dan pengunjung yang hadir melihat pertandingan seperti ini sangat memberi manfaat dan berharap agar MASMED UiTM dapat menganjurkan lagi pada masa akan datang. Sekarang ni pun zaman teknologi, jadi bila kita kumpulkan semua dalam satu dewan macam ni dan banyak idea yang kita boleh dapat, dan ni baiklah untuk kita menggunakan teknologi dengan cara yang baik. Amat berguna kepada semua student. Bukan yang mengambil subjek ENT saja, kepada semua student daripada UiTM. Dalam program ini banyak kategori yang dipertandingkan. Pasal video, template, poster, aplikasi dan sebagainya. Okay, program ini dapat mencungkil bakat-bakat student. Dalam pertandingan ini, aplikasi PAL Ride telah memenangi aplikasi terbaik keseluruhan dan membawa pulang wang tunai sebanyak RM2,000.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurani binti Haji Jahuda daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, merupakan pelajar sarjana. Ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang indah, dan semoga bulan ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan menjadikan diri kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Selamat menyambut bulan Ramadan. Okey, saya Suraya binti Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan berdoa dan berharap semuanya dapat mengambil kebaikan daripada bulan yang penuh rahmat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Zainuddin. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya keluarga saya, ibu saya, kakak saya, abang saya, serta rakan-rakan saya, saudara mara saya, ya tak kira di mana juga anda berada. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih bermanfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua.